Selamat datang saudara-saudari. Hari ini kita bersambung dalam apa Alkitab mengajar mengenai karunia nubat. Ya. Nombor 4. Ya, nombor 1 kita beritahu semalam adalah nubat itu adalah Nabi bertutur dalam kata-kata yang diilhamkan oleh Allah kepada manusia. Nombor 2, nubat tidak perlu diperterjemahkan kerana dia bukan dalam bahasa roh yang ajaib. Dia bahasa yang kita boleh faham. Nombor 3, nubat itu meyakinkan bahawa orang yang tidak berpelajaran atau tidak mempelajari banyak benda, tetapi ayat-ayat Tuhan yang diilhamkan datang daripada Roh Kudus, dan orang yang mengatakannya diberi urapan yang sangat istimewa kerana mereka boleh bertutur dalam ayat-ayat Tuhan. Ya. Nombor 4 hari ini kita mahu belajar adalah nubat itu berfungsi supaya kita boleh belajar. Ya. Kerana apa nubat ini datang? Ayat-ayat yang diilhamkan oleh Allah datang daripada urapan Roh Kudus. Bukan daripada kita belajar Alkitab, tetapi daripada urapan Roh Kudus. Kerana kita tahu Roh Kudus ada di dalam hati kita. Roh Kudus boleh bersuara, boleh membimbing kita untuk mengeluarkan ilham-ilham daripada Tuhan. Kerana Roh Kudus akan mengajar kita mengenai ayatnya dan juga melalui ayatnya. Dia boleh menggunakan mulut kita supaya kita boleh tegurkan orang lain, untuk menasihati orang lain dalam cabaran mereka, macam mana mengatasinya, dan nubat boleh menghiburkan orang lain dan mereka mendapat sejahtera dalam hati. Ya. Inilah kita boleh belajar, ya, kerana ayat Tuhan itu adalah kehidupan, kebenaran. Itulah nubat itu penting dalam hidup seseorang yang percaya kepada penyelamatan Yesus Kristus. So, ada yang berkata, pergilah sekolah untuk nabi-nabi supaya mereka boleh belajar nubat. Ini bermakna dia orang yang pergi belajar ini mahu belajar macam mana mendekati Roh Kudus dan menjadi sensitif kepada apa Roh Kudus hendak sampaikan. Kerana orang yang menyampaikan ilham ini boleh tahu apa Tuhan nak, tetapi mereka boleh tidak mahu berkata. Ya, ada kalanya kita tahu Tuhan mahu kita buat sebegini, tetapi kita boleh tidak menurut perintah Tuhan. Ya, banyak kali kita sensitif kepada apa Tuhan nak, tetapi kita aja tak nak mengikut arahan Tuhan. Kita memberontak. Itulah kita mahu belajar, ya, supaya kita menurut perintah Tuhan. Kerana segala perintah Tuhan itu adalah baik dan amin. Sungguh baiknya Tuhan kepada kita, ya. Ya.
Nombor 5, kita mahu belajar bahawa semua orang harus dahaga untuk mendapat karunia nubat. Ya, supaya kita boleh menggalakkan orang lain. Bila kita melihat seorang yang hati mereka dibebankan dalam keadaan hidup yang di dunia ini, dan kalau Tuhan memberi nubat kepada kita dan kita mengucapkan kepada orang itu, memang ia boleh menggalakkan orang itu supaya orang itu boleh mengatasi cabaran yang dialaminya, dan dia akan menghiburkan hati orang itu kerana orang itu tahu bahawa Tuhan sedar akan sengsaranya. Ya. Ya. Kita mesti tahu dalam 1 Korintius bab 14 ayat 32. Dia berkata, semua orang akan menerima ajaran dan galakan. Ya. Kurnia daripada Roh Allah untuk menyampaikan perkabaran dari Allah harus dikendalikan oleh orang yang menyampaikannya. Orang itu boleh menyampaikannya. Tadi kita berkata, bila ilham diberi, orang itu harus menyampaikannya. Tetapi dia boleh tidak mahu menyampaikannya. Ya. Kita mesti tahu kerana Tuhan beri kita pilihan dalam hidup kita. Ya, kita boleh memberontak terhadap Tuhan, atau kita boleh berkata, okey Tuhan, saya akan menurut perintah. Ya. Dan kurnia nubat ini ada dalam seseorang, ya. Dan bila orang itu bertutur, ia adalah bertutur untuk Tuhan. Ya, ilham ayat datang daripada Allah dan kita bertutur atas nama Tuhan. Ya. Kita juga mesti tahu bahawa orang yang bertutur itu boleh cakap saya tidak mahu menurut perintah. Okey? Nombor 7. Ya. Kita tahu bahawa nubat itu, ya, ayat nubat itu boleh disalahgunakan. Ya. So kita mesti mempertimbangkan nubat yang dikatakan oleh seseorang. Ya. Kita mari melihat dalam Perjanjian Lama. Ya, dalam Ulangan bab 18 ayat 20 sampai 22 berkata, tetapi jika seorang nabi berani menyampaikan perkabaran demi nama Tuhan, tetapi sebenarnya Tuhan tidak menyuruh dia berbuat begitu, nabi itu akan mati. Ini amaran kuat, ya. Setiap nabi yang berkata-kata demi nama Tuhan-Tuhan lain mesti mati juga. Ya. Kalau Tuhan tidak mengarahkan kamu berkata penubat, tetapi kamu bernubat, apa akan berlaku? Ya. Kita baca 21. Mungkin kamu bertanya-tanya dalam hati, bagaimana kamu tahu sama ada perkabaran Nabi itu berasal daripada Tuhan atau tidak daripada Tuhan? Jika seorang Nabi berkata-kata demi nama Tuhan dan yang dikatakannya itu tidak berlaku, maka perkabaran itu bukan perkabaran daripada Tuhan. Nabi itu telah berkata-kata dengan mengikut fikirannya sendiri. Dia ni sangat berani menggunakan nama Tuhan dan berkata ini datang daripada Tuhan. Ya. Dan kamu tidak usah takut kepada dia. Okey?
Kamu tidak usah takut kepada dia. Ya. Dalam Yeremia 14 ayat 14 berkata, ya. Tuhan menjawab, nabi-nabi itu berdusta demi nama aku. Aku tidak mengutus mereka dan tidak juga memberikan perintah atau berfirman kepada mereka. Penglihatan-penglihatan yang diceritakan mereka itu bukan daripada Tuhan. Mereka meramalkan hal-hal yang tidak berguna, yang dikarangkan oleh mereka sendiri. Ya, ada banyak-banyak nabi yang dikatakan di YouTube atau TV yang mengatakan benda-benda yang tidak datang daripada Tuhan. Ya, sangat besar amaran Tuhan bila kita dapat dalam Ulangan babak 18 ayat 20 sampai 22. Kalau tidak daripada Tuhan, nabi itu akan mati. Amaran ini kuat. Ya, ada lagi amaran ke? Ya, dalam ayat babak 23 ayat 30 sampai 33. Ini pun amaran yang sangat kuat, ya, dalam Yeremia. Yeremia babak 23 ayat 30. Aku melawan nabi-nabi yang menyampaikan perkabaran daripada sesama mereka, lalu mengatakan bahawa perkabaran itu daripada aku, Tuhan. Aku juga melawan nabi-nabi yang menyampaikan kata-kata sendiri, lalu mengatakan bahawa kata-kata itu daripada aku, Tuhan. Aku, Tuhan berfirman, dengarlah. Aku akan melawan nabi-nabi yang menyampaikan mimpi yang penuh dusta. Mereka menceritakan mimpi-mimpi itu lalu menyesatkan umat aku dengan dusta dan cakap besar mereka. Aku tidak mengutus atau memberikan arahan kepada nabi-nabi itu. Mereka sama sekali tidak berguna bagi umat aku. Aku Tuhan. Aku telah berfirman. Sangat besar amaran Tuhan, ya. Kerana ada juga nabi-nabi palsu yang mengatakan ayat-ayat ini datang daripada Tuhan, yang diilhamkan oleh Tuhan. So kita mesti mempertimbangkan nubat daripada nabi-nabi ini. Dan macam mana kita boleh mempertimbangkan? Kita jangan keliru, ya. Kita mesti tahu Tuhan akan ajar kita tepat dengan ayatnya. Ayatnya di mana? Ayatnya dalam Alkitab, ya. Ini adalah cara-cara kita boleh mengetahui bahawa apa yang ditulis dalam Alkitab mengenai nubat itu benar. Banyak nubat dalam Alkitab telah diselesaikan. Nubat-nubat yang dikatakan oleh nabi-nabi telah diramalkan dan terjadi. Ternyata. Ada juga yang belum ternyata kerana ada lagi harapan untuk orang yang nak percaya kepada penyelamatan Yesus Kristus ini. Ya, kerana Tuhan ini sangat belas kasihan. Dia tidak mahu seseorang manusia itu jatuh dalam neraka. Dia mahu semua datang kepada penyelamatan Yesus Kristus supaya dosa mereka boleh diampunkan dan mereka boleh hidup dalam kerajaan Tuhan selama-lamanya. So kamu sebagai seseorang manusia boleh mengambil keputusan untuk memilih masuk dalam kerajaan Tuhan
dengan menerima penyelamatan Yesus Kristus, atau kamu boleh pilih jalan yang lain. Jalannya dalam kegelapan. Pilihlah kamu. Sekian, terima kasih. Shalom.